السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan miran, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita menganjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan kita pada kuliah ilmu kita, dan harapannya mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan kita sedikit manfaat untuk kehidupan kita, untuk amalan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sihat Alhamdulillah. Saya suara tu macam sengau sikit ni. Kalau nyanyi sedap dia sengau ni kan. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa lagi lah. Cuma sesama lu biasa kan. Musim ni kadang panas, kadang hujan. Tak lama lagi pun nak sambut hari raya kan. Pakai limau banyak-banyak sangat. Rumah saya dapat limau berkotak-kotak sebab dia kerja sekolah Cina. Dia dapat limau banyak. Kita pun sedap je lah makan kan. Baik, pada malam ini kita sambung lagi dalam bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita sampai kepada dalil Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan Al-Quran, maka di antara ayat-ayat suci yang menjelaskan sebahagian dari sifat-sifat kesempurnaan Tuhan ialah firman Allah Ta'ala. Kita tengok sama-sama. Ayat ni kita selalu baca. Dalam hidup kita ni kita memang baca dia. Iaitu ayat dalam suratul Baqarah ayat yang ke-255. Ayatnya ialah ayatul kursi. Ini dalil, bukti bahawa ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat yang Allah itu maha sempurna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allahu la ilaha illa
huwal hayyul qayyum. Allah itu ialah Tuhan yang berhak disembah, dan juga tiada yang lain melainkan Dia. Itu ayat kursi ni kita baca ni. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, kita kena tahu juga makna ayat kursi yang kita baca ni. Setiap kali selepas sembahyang kita baca, tapi kita tak tahu makna dia. Jadi malam ini kita sama-sama dapat tahu tentang makna ayat kursi yang kita baca. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, iaitu yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluk, yang tidak mengantuk, usahakan tidur. Baik, pada ayat ini yang pertama adalah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah hanyalah Allah. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan yang tetap hidup. Hayyu, Al-Hayyu, hidup. Allah ini tetap hidup, dan juga wala naum. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. As-samawat itu di langit, al-ardh di bumi. Maksudnya apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya kepunyaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tak ada syak, tuan-tuan. Ini yang kita kena akui. Sama ada di langit dan di bumi, ini semuanya milik Allah. Kemudian ma zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Ayat yang berbunyi man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tak ada satu pun yang boleh memberikan syafaat pertolongan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kata, ustaz, nanti dekat akhirat nanti kalau kita ni selalu baca Al-Quran, kita boleh minta syafaat Al-Quran. Kita nak minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Benda ini takkan berlaku jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda yang nak minta syafaat ni bukan mudah, tuan-tuan. Kita nak dapat syafaat pertolongan daripada Al-Quran, daripada syafaat Nabi kita, semuanya juga perlu melalui keizinan daripada Allah. Kalau Allah tak izinkan, tuan-tuan, kita jumpa dengan Nabi pun takkan dapat syafaat. Baik, kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya Allah ini sifatnya maha mengetahui. Sama ada apa yang kita tak nampak, tetapi Allah itu mengetahui. Sama ada Allah itu mengetahui perkara yang akan datang yang kita tak tahu. Kemudian وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya.
Jadi tuan-tuan, ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni luas. Pengetahuan Allah ni tiada batasan. Jadinya, cara kita nak mendapatkan ilmu adalah dengan cara kita menuntut, kita belajar, kita cari ilmu. Kemudian, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Pada ayat inilah tuan-tuan, ada sebahagian golongan yang telah memainkan ayat tersebut, iaitu ayatnya wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Dia ada wujud perkataan kursi. Kursi inilah, kalimah inilah yang dipermainkan setengah golongan untuk mengelirukan orang ramai. Sebab dalam maknanya dia kata luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ada golongan kata Allah ni duduk atas kursi. Kursi Allah ni dekat mana? Atas arsy. Nampak? Ini dipanggil sebagai golongan mujassimah, golongan yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk. Allah duduk atas kursi, jadi samalah Allah itu dengan makhluk. Sama tak Allah duduk atas kursi dengan saya duduk? Itu ni golongan mujassimah yang menjisimkan Allah. Ada juga mereka mengatakan bahawa Allah itu maha mendengar. Allah itu sama dengan makhluk, mendengar menggunakan telinga. Ini golongan mujassimah tuan-tuan. Golongan mujassimah ini telah difatwakan dihukumkan memang sesat. Maka berhati-hati. Maksud kursi di dalam ayat ini adalah ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita kena baca ayat Al-Quran dan kita kena tengok makna dia. Kita kena tengok perbahasan ulama tentang apa makna tersebut. Ni bahaya bila orang yang baca dia tengok, ni wasi'a kursiyu Allah duduk kat kursi ni. Itu susah. Itu sesat. Sebab tu kita kena belajar. Kursi dalam maksud ayat ini adalah ilmu dan kekuasaannya. Bermaksud luasnya ilmu dan kekuasaan Allah. Meliputi langit dan bumi. Ini luasnya kuasa, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara kedua, yakni alam langit dan bumi itu, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini dipanggil sebagai ayat yang agung, ayat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahu liyahnika al-ilmu Abal Munzir. Hadis ini daripada Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab dengan gelaran wahai Abu Al-Munzir. Ini gelaran yang diberikan oleh baginda Nabi kepada Ubay bin Ka'ab. Dia tanya, wahai Abu Al-Munzir, adakah kamu tahu ayat Al-Quran apakah yang paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab,
Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda tak puas hati, tanya lagi, wahai Aba Munzir, ya Aba Munzir, adakah kamu tahu ayat Al-Quran apakah yang bersama kamu itu yang paling agung? Maka jawab Ubay bin Ka'ab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu baginda menepuk-nepuk dadaku, lalu bersabda, demi Allah, kamu akan dipermudahkan untuk mendapat ilmu, wahai Abu Munzir. Nampak? Dalam hadis ini, Nabi kata surah ataupun ayatul kursi adalah ayat yang paling agung. Saya harap tak adalah yang kata baik kasih ni yang tak hafal ayat kursi ni. Kau tak hafal katuk ke kepala dia. Daripada kecil belajar, takkanlah ayat kursi pun tak boleh baca. Jangan jadi yang, jangan kata orang tu jadi jahil sangat. Ayat kursi pun tak tahu. Dah umur 60 tahun, 70 tahun tak tahu ayat kursi Allah. Baik. Jadinya banyak juga hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihan ayat kursi. Jadi puan-puan dan kita boleh amalkan. Ayat kursi ni kita boleh amalkan. Ada hadis yang lain. Anil Hasan bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburi salatil maktubah kana fi zimmatillahi ila salatil ukhra. Dari ada Abu Hasan Al-Hasan bin Ali, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi setelah solat fardu, maka dia dalam perlindungan Allah sehinggalah solat seterusnya. Selepas semayang kita baca ayat kursi. Contoh selepas solat maghrib tadi kita baca ayat kursi, maka kita akan mendapat perlindungan Allah sehinggalah sampai masuk waktu solat isyak nanti. Bila selepas waktu isyak nanti kita baca ayatul kursi lagi, maka kita akan dapat perlindungan daripada Allah sampai waktu solat yang akan datang. Sebab itu selepas sembahyang bacalah ayat kursi. Jangan jadi manusia yang lamcing. Tahu lamcing? Bagi salam terus cing hilang. Ada orang ni lepas sembahyang dia tak boleh tunggu sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus keluar aja. Tuan-tuan, besar kelebihan ayat kursi ni. Kita baca ayat kursi je. Ini tak. Lepas sembahyang apa yang dikejar tak tahu. Kan? Kemudian hadis yang lain. Ini kita nak meyakinkan ni, nak menggalakkan supaya kita mengamalkan ayat kursi ni. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi duburin kullu salatin maktubah lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa an yamut. Sesiapa yang membaca ayat kursi selepas solat 5 waktu, tidak ada yang menghalangnya daripada masuk ke syurga kecuali kematian. Nampak? Tak ada yang menghalang kita daripada masuk ke dalam syurga jika kita mengamalkan ayatul kursi. Maksud tidak ada yang menghalangnya daripada masuk ke syurga kecuali kematian. Yang ini tidak ada yang menghalangnya untuk masuk ke syurga melainkan dia belum mati. Setelah dia mati, maka dia akan masuk ke syurga. Yalah, mana ada orang belum mati masuk syurga? Kan? Maksudnya orang yang dah mati,
Kita amalkan ayatul kursi semasa hidup kita. Bila kita meninggal dunia nanti, tak ada benda yang boleh menghalang kita masuk ke dalam syurga. Disebabkan kita mengamalkan ayatul kursi. Tapi jarang-jarang kita dengar imam baca ayat kursi dalam sembahyang. Lepas sembahyang memang baca ayat kursi. Tapi masa sembahyang jarang imam baca ayat kursi. Kenapa tak tahulah, wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Padahal kita boleh baca tu ayat kursi dalam sembahyang tu. Agaknya imam baca, nanti makmum cakap, imam baca ayat kursi je. Jadi imam tak payah baca lah kan. Saya pun jarang dengar imam baca ayat kursi dalam sembahyang. Lepas sembahyang imam baca dalam sembahyang, ketika sembahyang jarang, tak tahu lah kalau imam punya dia baca. Baik, kemudian hadis yang lain, an Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi wa khawatim suratul baqarah indal qurabi aghasahu Allah. Daripada Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi dan penutup surah Al-Baqarah ketika dalam kesusahan, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup surah Al-Baqarah, surah ayat apa? Ayat 284 hingga 286. Penutup surah Al-Baqarah. Apa ayat ni? Penutup surah Al-Baqarah. Tuan-tuan tengoklah dalam Quran. Kalau semua saya bagi kan tak ada kerja. Baca ayat kursi, kemudian baca ayat 284 hingga 286 surah Al-Baqarah. Maka jika kita berada dalam kesusahan, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kena yakinlah, kita nak buat sesuatu ni tuan-tuan, kita kena yakin dengan kekuasaan dan juga dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula ustaz kata aku ni ya Allah susahnya, teringat pula ustaz kuliah, ustaz kata susah-susah baca ayat kursi dengan surah Al-Baqarah 284 ke 286, dia pun baca. Kemudian susah lagi lah aku ni, ustaz tak betul cakap ni kan. Tak boleh lah tuan-tuan, tak boleh lah baca itu hari itu jam baca, itu hari nakkan pertolongan Allah. Baca, amalkanlah. Bayang baca sekali tu dapat. Tu nak kena yakin. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena yakin. Jadi banyaklah tuan-tuan dan puan-puan, banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihan-kelebihan ayatul kursi. Ada yang katakan bahawa kalau kita nak keluar rumah, kita nak keluar daripada rumah tu, kita nak tinggalkan rumah selama beberapa hari, maka dikatakan boleh kita membaca ayat kursi supaya rumah kita itu dilindungi. Tak ada pencuri masuk. Baca ayat kursi. Nak katalah nak pergi musafir, nak pergi Kuala Lumpur, katakan seminggu, sebelum keluar rumah tu baca ayat kursi dulu. Niatkan kepada Allah, ya Allah, tolonglah jagakan rumah aku ni. Tapi kuncilah rumah dia semua. Jangan baca ayat kursi lepas tu rumah tak kunci. Ustaz kata kena yakin, aku pun baca ayat kursi, rumah tinggal tak kunci, memang habislah. Kan? Kita kunci, rumah tu kunci, tutup apa semua yang patut tu tutup, kunci, suwi semua tutup. Kita keluar rumah, baca ayat kursi, mohon pada Allah, ya Allah sepanjang aku keluar ini, tolonglah jaga dan pelihara rumah aku. InsyaAllah. Dan lagi satu tuan-tuan dan puan, pernah ada satu ketika ayat kursi ini juga adalah ayat yang mana syaitan takut. Dengan ayat kursi, kerana ayat kursi ini adalah ayat yang mulia dan agung di sisi Allah. Baca ayat ini, insyaAllah syaitan lari. Syaitan lari. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau ada orang kena kacau ke, kena rasuk ke dan sebagainya, baca ayat kursi.
pada dia lah. Tapi kalau tak berani, jangan baca. Kena sepak dengan dia kan. Ayat kursi ni kalau orang yang buat perubatan-perubatan, perubatan Islam dan sebagainya, dia akan baca ayat kursi ni dulu. Sebelum dia ubatkan orang tu, dia baca ayat kursi sebagai perlindungan untuk diri dia. Oh tuan-tuan, kalau orang kena rasuk ni, cuba tekan dekat dia, baca ayat kursi tu. Jerit tak dia? Jerit. Betul. Tapi dengan syarat tuan-tuan dan puan kena ada ilmu jugalah. Jangan baca ayat kursi satu je ingat boleh baik orang tu. Dia ada ilmu perubatan ni kan. Dia ada lain lah. Saya dulu pengalaman banyak tuan-tuan. Pengalaman tentang dirasuk ni semua ni saya banyak. Saya banyak ikut tengok orang buat ubat dan sebagainya. Saya pernah pergi satu rumah, kalau tuan-tuan perasan lah, rumah dekat Bukit Batu. Orang panggil dia Pak Talik kan. Rumah dia dalam kubur Cina. Masyaallah. Saya pernah pergi situ berubat. Kan saya berubat lah. Saya bawa orang berubat. Dengan usaha-usaha lain pun saya ada juga belajar. Tapi disebabkan kita tak kuat, tak boleh tuan-tuan. Saya pernah ikut juga satu bulan ni nak ubatkan orang dengan guna ayat Quran ni. Ustaz juga. Dia bagi satu amalan, satu panduan amalan. Dia kata kalau kau nak ubatkan orang ni, cuba amalkan dulu. Kita pun amalkanlah benda tu. Tengah-tengah malam kita buat semayang hajat, semayang taubat buat, kemudian bacalah tu amalan tu yang dibagi tu. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Tengah-tengah kita baca je, rumah kita berbunyi bom. Aduh, apa yang jatuh ni? Tengah-tengah baca lagi, bunyi lain pula. Bunyi lain, dah lain macam tutup lah. Lepas tu saya pun cakap jumpa dengan ustaz tu, ustaz dah saya pulang balik dah. Tak payahlah ustaz, saya tak boleh. Tak boleh. Sebab kita nak mengubatkan orang nanti, benda tu jadi keluar daripada badan kita, dia ikut orang yang ubat tu. Kita tak ada berdinding, kita yang kena nanti. Macam lah tuan-tuan. Dari mana ni datang ni? Dari Lebuh Raya. Dari Lebuh Raya, kau datang buat apa ni? Taklah, dia kata, aku tengok budak ni, orang ni boleh masuk, aku masuk lah. Ikut dia. Dahsyat Jadi ayat kursi ini juga boleh menjadi pendinding kita daripada gangguan syaitan. Maka boleh amalkan. Baik. Jadinya ayat suci ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dalam ayat kursi ini ada beberapa sifat yang dijelaskan oleh Allah. Yang pertama adalah wahdaniyah, iaitu Allah itu satu, tunggal. Kemudian al-hayyu, iaitu Allah itu maha hidup selama-lamanya. Kemudian dan dia sahajalah yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya serta memberikan segala yang diperlukan untuk kepentingan hidup masing-masing. Allah ini maha hidup, al-hayyu. Kemudian dalam surah ini, dalam ayat ini juga menjelaskan tentang sifat kudrah Allah, tentang iradah Allah. Jadi sebab itu ayat kursi ini ayat yang kita kena jaga, kita kena amalkan. InsyaAllah sama-sama kita amal. Baik. Ayat suci ini sebagaimana ia menerangkan sifat-sifat Tuhan Maha Pencipta, ia juga memandu manusia supaya janganlah menunjukkan amal ibadatnya melainkan kepada Allah, dan janganlah ia bertanggungjawab mematuhi melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengerjakan dari segala amal kebajikan. Jadi kalau kita nak buat amal ibadah ni tuan-tuan, jangan buat melainkan kepada Allah. Datang kuliah ini kerana Allah.
Bukan kerana ustaz ni kalau tak datang aku kan dia cakap apa. Bukan terpaksa datang. Datang kuliah ni, nak belajar ilmu ni, niatkan kerana Allah. Kita akan dapat amal ibadah. Boleh. Dia sebenarnya kita buka akan apa ni setengah-setengah tempat. Dia akan baca contohnya malam Jumaat, dia akan buat bacaan. Contohnya lah budak tu nak periksa, dia nak periksa, kemudian nanti dia buat sembahyang ajar, kemudian dia buat bacaan Yasin, kemudian nanti ketika baca Yasin tu nanti sebelum tu lah dia dah buka, dia letak air dekat depan, kemudian nanti dia buka lah penutup ke semua ni, kemudian dibaca Yasin. Jadi perbuatan itu macam mana tuan-tuan? Adakah perbuatan itu bersalahan dengan apa yang agama kita suruh atau perintahkan atau membenarkan? Kan? Jadi benda itu tidak menjadi satu kesalahan, tidak menjadi satu dosa. Kerana apa? Kerana bukan kita yakin dan percaya bahawa air itu yang akan membantu kita. Kerana kita baca surah Yasin, contoh kita baca Yasin lah. Kita baca Yasin itu dan kita niatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan keberkatan surah Yasin ini yang kita masukkan ataupun kita melalui perantaraannya air ini, mudah-mudahan air ini menjadi air yang kata orang tu ada keberkatan dia. Contohnya kita bagi anak kita minum, nak periksa ni kan, ni minum, ni malam tadi abah pergi masjid, kita baca Yasin ramai-ramai, minum. Mudah-mudahan kau boleh jawab. Kita boleh suruh anak kita minum dan anak kita minum, tetapi kita tak boleh kata air ini nanti akan tolong kau jawab. Dia akan jadi benda yang berlawanan dengan tujuan asal kita. Kita tak boleh yakin dan percaya anak aku dah minum air ni tadi, mesti dia boleh jawab. Tak boleh. Kita kena cakap dengan anak kita, ni minum air ni, ni kita dah bacakan Yasin, mudah-mudahan Allah boleh tolong, Allah boleh memudahkan kau boleh jawab periksa. Nampak? Kita tak boleh yakin macam lah sama juga dengan ubat yang kita makan tu. Kita tak boleh kata ubat tu yang baik menyembuhkan kita, tak. Tapi dengan amalan kita membacakan ayat Al-Quran itu kepada air ini bukannya satu perkara yang bersalahan. Sebab kita baca bukan ayat Quran, surah Yasin. Tapi kalau kita jumpa bomoh yang entah bukan ayat Quran dia baca, entah apa jampi dia baca dalam ni, kau pergi minum air ni. Jadi mudah-mudahan baiklah, itu kita boleh was-was. Tapi kalau dah jelas memang kita baca Yasin ramai-ramai, apa nak diragukan lagi? Kan? Kalau kita jumpa orang lain selain daripada ni, kita jumpa bomoh dan kita tak dengar pun dengan jelas apa yang dibaca pada air ni. Contoh lah, anak kita ni kata orang tu cucu nanti dah tengah malam menangis, jadi bawa lah pergi jumpa dengan Pak Imam. Pak Imam pun bertawarkan air ni, Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, baca apa semua dalam ni, dia pun rembuskan. Nah, nanti sapu kat budak tu, sapu, elok pula dia. Oi, Pak Imam bagus lah. Wah, kau anak kau tengah ni, nanti kau pergi Pak Imam, apa tu Pak Imam tu buat? Boleh tak kita yakin Pak Imam boleh menyembuhkan? Tak boleh. Dia akan jadi benda yang syirik kepada Allah. Tapi kita boleh kata apa? Nanti kalau ada masalah apa ke, pergi jumpa dengan Pak Imam tu. Manalah tahu serasi,
kan. Pak Imam tu baca ayat Quran. Tapi kita tak boleh yakin Pak Imam tu bagus pagi hari ni sembuhkan dia. Tak boleh. Nampak? Jadi sebab itu jangan kita menunjukkan amal ibadah kepada selain daripada Allah. Selagi mana kita niatkan kerana Allah, selagi mana benda itu yang kita buat, contohnya kita baca Yasin dengan air ini tak bersalahan, tak bercanggah dengan hukum syarak, maka ini dibenarkan. Tetapi jangan sampai kita akidah kita tu terpesonglah. Jangan sampai kita percaya air itu bagus. Kat sini ada air bagus, kat sini ada tuang air. Tempat lain saya kuliah tak tuang air pun, tuang diri. Ada tempat lain saya kuliah sampai dah batuk-batuk pun air tak ada. Kat sini ada air, alhamdulillah. Setengah orang dia suka minum air, ceramah kadang tak suka minum air. Baik. Ada masa lagi? Ada masa lagi? Baik, kemudian demikian juga hendaklah manusia hati kecilnya dan keseluruhan hidupnya terikat kukuh dengan Allah yang mentadbir urusan hidupnya dan urusan segala apa jua yang ada di sekelilingnya, dan hendaklah ia sentiasa memohon kepada Allah apa jua yang mendatangkan kebaikan kepadanya dan menyebabkan dia mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi ibadah kita hanya untuk Allah, dan juga permohonan pertolongan kita juga kita mohon kepada Allah. Itu dia. Ada masalah apa-apa pun sekali pun tuan-tuan, serumit mana, sebesar mana masalah kita yang kita tengah hadapi, mintalah pada Allah. Boleh, banyak boleh. Makna tawasul. Sama dulu. Tawasul ini kita minta dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya melalui perseorangan, contohnya kan. Contohnya kita jumpa dengan seorang alim. Kita jumpa dengan seorang alim, maka kita mohon pada orang tu, tolong doakan saya. Pernah tak? Kan? Maka perkara itu dibenarkan atau tidak? Boleh. Tapi doanya tu doa yang orang yang nak mentawasulkan kita, mendoakan kita itu juga orang yang betul-betul yang kita kenal, yang betul-betul ilmunya, akidahnya. Jangan kita bertawasul, kita minta doa pada orang yang sembarangan. Contoh lah, ada di antara kita yang tidak pergi ke umrah ke dan sebagainya kan, maka kita pun kirim doa pada dia. Nanti kau kat depan Kaabah nanti kau doakan aku. Boleh tak tuan? Kan? Boleh. Itu namanya bertawasul. Maksudnya kita jumpa dengan seseorang yang memang ilmunya tinggi, dengan akhlaknya yang baik, dengan kata orang tu dia memang kita kenal lah dia tu, doanya didoakan untuk kita. Boleh dipersilakan. Tak ada satu kesalahan benda tu. Tapi jangan bertawasul dengan yang kau bukan lah. Itu tak boleh lah. Walaupun kubur tu kubur, kata orang tu kubur alim ulama pun, kita bertawasul kat kubur tu, minta dengan kubur tu, tak ada. Itu haram lah hukumnya. Bertawasul dengan benda dengan cara yang betul. Kalau caranya betul, insyaAllah dia tak ada halangan apa, tak ada satu kesalahan. Baik, dah masuk waktu. InsyaAllah nanti kita sambung pada kuliah yang akan datang. Jadi apa yang dikongsikan sedikit pada malam ini, mudah-mudahan ini boleh memberikan kita sedikit ilmu dan manfaat dalam kehidupan amalan dan keseharian kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ganjaran olehnya.
Jadi marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.